Tidak seperti kebanyakan agama dan cara hidup lain, Islam mengajak semua orang sama-sama ke arah ketenangan fikiran dan kejayaan di kedua-dua dunia tanpa pilih kasih. Surah 2 Al-Baqarah, ayat 168. Wahai manusia, Islam menjelaskan bahawa satu-satunya perkara yang menjadikan seseorang itu lebih tinggi daripada orang lain ialah betapa mereka tulus mentaati Allah yang Maha Tinggi, yang melibatkan penggunaan nikmat yang telah diberikan kepadanya dengan cara yang diredainya, seperti yang digariskan dalam Al-Quran dan tradisi junjungan Nabi Muhammad, selawat dan salam ke atasnya. Surah 49 Al-Hujurat, ayat 13. sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa di antara kamu. Adalah penting untuk ambil perhatian bahawa kerana niat seseorang itu tersembunyi, tiada siapa boleh mendakwa mereka atau orang lain lebih tinggi daripada orang lain. Sebaliknya, seseorang mesti menumpukan perhatian kepada ketaatan kepada Allah dengan ikhlas dan menasihati orang lain untuk melakukan perkara yang sama. Sama seperti asas batin Islam ialah mengamalkan niat yang baik, begitu juga asas zahir Islam adalah mencari dan memakan yang halal. Surah 2 Al-Baqarah, ayat 168. Wahai manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi. Orang yang memperoleh dan memakan yang haram akan memusnahkan semua perbuatan mereka, kerana mereka telah merosakkan asas lahiriah Islam mereka. Ini mesti dielakkan dalam apa jua cara, kerana orang yang memperoleh dan memakan yang haram tidak akan pernah mendapat ketenangan fikiran dan kejayaan sebenar sama ada di dunia atau di akhirat, kerana Allah, yang Maha Tinggi, mengawal urusan mereka dan hati rohani mereka, tempat tinggal. Ketenangan jiwa. Perkara yang mereka perolehi dengan cara yang menyalahi undang-undang hanya akan menjadi sumber tekanan, kebimbangan dan masalah bagi mereka dalam kedua-dua dunia, walaupun mereka mengalami detik-detik keseronokan dan hiburan. Bab 9 At-Taubah, ayat 82. Maka hendaklah mereka ketawa sedikit dan kemudian menangis banyak sebagai pembalasan terhadap apa yang telah mereka usahakan. Bab 20 Taha, ayat 124-126. Dan barang siapa yang berpaling dari peringatanku, maka sesungguhnya baginya penghidupan yang sempit, dan kami akan mengumpulkannya pada hari kiamat dalam keadaan buta. Dia akan berkata, "Ya Tuhanku, mengapa engkau menghimpunkan aku dalam keadaan buta, padahal aku dahulunya adalah seorang yang melihat?" Allah berfirman, "Demikianlah telah datang kepadamu ayat-ayat kami, maka kamu melupakannya, dan demikian pula kamu pada hari ini dilupakan." Surah 2 Al-Baqarah, ayat 168. Wahai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi. Seorang Muslim juga mesti berusaha untuk mendapatkan dan mengambil apa yang suci dan sihat. Skim sebabnya Nabi Muhammad, selawat dan salam ke atasnya, telah menasihati dalam sebuah hadis yang terdapat dalam Jami' At-Tirmizi, nombor 2380, bahawa seseorang hendaklah memperuntukkan sepertiga perutnya untuk makanan, sepertiga daripadanya untuk diminum dan baki ketiga ke udara. Ini paling baik dicapai apabila seseorang berhenti makan dan minum sebelum mereka kenyang, dan jika mereka dijemput untuk makan lain, mereka boleh mengambilnya tanpa memberitahu orang lain bahawa mereka telah makan sebelum ini. Memandangkan makan berlebihan dan pemakanan yang tidak sihat membawa kepada masalah mental dan fizikal yang tidak terkira banyaknya. Orang yang memperoleh diet yang seimbang dan sihat, seperti yang ditetapkan oleh Islam, akan mengambil langkah besar ke arah mencapai keadaan minda dan badan yang seimbang, yang seterusnya membawa kepada ketenangan jiwa. Manakala, orang yang gagal makan dengan cara yang seimbang dan sihat, malah memperoleh dan memakan yang haram, akan mendapat keadaan mental dan fizikal yang tidak seimbang, yang membawa kepada penyakit mental dan fizikal yang tidak terkira banyaknya. Kesengsaraan dalam kedua-dua dunia ini adalah apa yang iblis inginkan untuk manusia, dan oleh itu dia menggalakkan mereka ke arah gaya hidup yang menyalahi undang-undang dan tidak sihat. Surah 2 Al-Baqarah, ayat 168. Makanlah dari apa yang terdapat di bumi, yang halal lagi baik, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan. Sesungguhnya dia adalah musuh yang nyata bagimu. Mempelajari dan mengamalkan ilmu-ilmu Islam diperlukan untuk mengelakkan perangkap syaitan ini. Sebagai contoh, seseorang mesti sentiasa ingat bahawa kerana rezeki mereka yang sah telah diperuntukkan kepada mereka,
selama 50,000 tahun sebelum Allah Ta'ala menciptakan langit dan bumi, ia pasti akan sampai kepada mereka dan tidak ada orang lain yang dapat menahannya atau menambahnya. Ia untuk mereka. Hal ini telah dibincangkan dalam sebuah hadis yang terdapat dalam Sahih Muslim, nombor 6748. Kewajipan setiap orang ialah menggunakan tenaga dan kemampuan yang telah dikurniakan untuk mendapatkan rezeki yang halal. Selagi seseorang itu memenuhi sisi mereka, Allah, yang Maha Tinggi, akan memastikan mereka memperoleh rezeki yang halal yang telah diperuntukkan kepada mereka sejak dahulu lagi, walaupun dia terpaksa menggerakkan langit dan bumi untuk mencapainya. Bab 11 Hud, ayat 6. Dan tidak ada suatu binatang melata pun di bumi melainkan Allah lah yang memberi rezekinya. Dan dia mengetahui tempat berdiamnya dan tempat penyimpanannya. Semuanya ada dalam daftar yang jelas. Di samping itu, tidak kira betapa syaitan cuba untuk memperelokkan rezeki yang haram, seseorang mesti ingat bahawa mereka tidak akan pernah terlepas dari kawalan dan kekuasaan Allah yang Maha Agung dan menghadapi akibat daripada tindakan mereka di kedua-dua dunia. Surah 2 Al-Baqarah, ayat 168. Dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan. Sesungguhnya dia adalah musuh yang nyata bagimu. Ini melibatkan mengamalkan cara hidup dan tata susila selain daripada cara hidup dan tata susila yang ditetapkan oleh Islam. Pada hakikatnya, mereka hanya dua jalan di dunia ini. Jalan pertama melibatkan ketaatan yang tulus kepada Allah, yang Maha Tinggi, yang termasuk menggunakan berkat yang telah dianugerahkan dengan cara yang diredai Allah, yang Maha Tinggi, seperti yang digariskan dalam Al-Quran dan tradisi Nabi Muhammad, selawat dan salam ke atasnya. Ini membawa kepada ketenangan fikiran dan kejayaan di kedua-dua dunia, kerana Allah, yang Maha Tinggi, mengawal urusan dan keputusan semua perkara. Bab 16 An-Nahl, ayat 97. Barang siapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan sesungguhnya akan kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Jalan ini akan mendorong seseorang untuk memenuhi hak Allah, yang Maha Agung, dan manusia, yang seterusnya memastikan keadilan dan keamanan tersebar dalam masyarakat. Di samping itu, jalan ini melibatkan berpegang teguh kepada dua sumber bimbingan, Al-Quran dan tradisi Nabi Muhammad, selawat dan salam ke atasnya, dalam semua keadaan. Oleh itu, bertindak atas sumber ilmu agama yang lain hendaklah dielakkan, walaupun ia membawa kepada kebaikan. Hakikatnya, semakin banyak seseorang itu beramal atas sumber ilmu agama yang lain, maka semakin kurang mereka akan bertindak atas dua sumber hidayah itu, yang seterusnya membawa kepada kesesatan. Ini adalah salah satu sebab mengapa Nabi Muhammad, selawat dan salam ke atasnya, telah memperingatkan dalam hadis yang terdapat dalam Sunan Abu Daud, nombor 4606, bahawa apa-apa perkara yang tidak berakar pada dua sumber hidayah akan ditolak oleh Allah, yang Maha Tinggi. Jalan lain, jalan syaitan, melibatkan penyalahgunaan berkat yang telah diberikan. Surah 2 Al-Baqarah, ayat 168-169. Dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan. Sesungguhnya dia adalah musuh yang nyata bagi kamu. Dia hanya menyuruh kamu melakukan kejahatan dan kemungkaran dan mengatakan terhadap Allah apa yang tidak kamu ketahui. Ini hanya boleh membawa kepada kesengsaraan, kesukaran dan masalah dalam kedua-dua dunia, walaupun seseorang mengalami detik-detik keseronokan dan hiburan. Ini cukup jelas apabila seseorang memerhatikan orang kaya dan terkenal dan walaupun kekayaan dan kemasyhuran mereka menjalani kehidupan yang tertekan dan sengsara, walaupun mereka mengalami detik-detik keseronokan dan hiburan. Di samping itu, jalan ini hanya menyebabkan penularan kejahatan dan maksiat dalam masyarakat, kerana orang ramai digalakkan untuk berkelakuan seperti lembu yang hanya berminat untuk memenuhi keinginan mereka dan oleh itu mengabaikan apa-apa yang bercanggah dengan cara hidup mereka sehingga berkelakuan seolah-olah mereka peka, bisu dan buta. Ini akan menghalang mereka daripada memenuhi hak Allah, yang Maha Mulia, atau orang lain dan oleh itu akan menghalang penyebaran keadilan dan keamanan dalam masyarakat. Surah 2 Al-Baqarah, ayat 171. Perumpamaan orang-orang kafir adalah seperti orang yang berteriak kepada apa yang tidak mendengar kecuali seruan dan tangisan, yakni lembu atau kambing, tuli,
bisu dan buta, maka mereka tidak mengerti. Masyarakat yang berkelakuan sedemikian akan menghalang penyebaran keadilan dan keamanan di dalamnya. Bab 9 At-Taubah, ayat 82. Maka hendaklah mereka ketawa sedikit dan kemudian menangis banyak sebagai pembalasan terhadap apa yang telah mereka usahakan. Bab 20 Taha, ayat 124-126. Dan barang siapa yang berpaling dari peringatanku, maka sesungguhnya baginya penghidupan yang sempit, dan kami akan mengumpulkannya pada hari kiamat dalam keadaan buta. Dia akan berkata, "Ya Tuhanku, mengapa engkau menghimpunkan aku dalam keadaan buta, padahal aku dahulunya adalah seorang yang melihat?" Allah berfirman, "Demikianlah telah datang kepadamu ayat-ayat kami, maka kamu melupakannya, dan demikian pula kamu pada hari ini dilupakan." Oleh itu, seseorang mesti memilih jalan yang betul dalam kehidupan walaupun ia bercanggah dengan keinginan mereka, kerana ini adalah yang terbaik untuk mereka. Mereka mesti berkelakuan sebagai pesakit yang bijak yang menerima dan bertindak atas nasihat perubatan doktor mereka, mengetahui ia adalah yang terbaik untuk mereka, walaupun mereka diberi ubat pahit dan pelan diet yang ketat. Surah 2 Al-Baqarah, ayat 169. Dan memperkatakan tentang Allah apa yang tidak kamu ketahui. Salah satu perangkap iblis yang paling besar adalah mendorong manusia untuk tetap jahil tentang Allah yang mulia dan sifat-sifat ketuhanannya yang telah dijelaskan dalam Al-Quran dan tradisi Nabi Muhammad, selawat dan salam ke atasnya. Jika seseorang berkelakuan seperti ini, mereka akan menerima kepercayaan palsu tentang Allah yang Maha Tinggi, yang sangat tidak menghormati, dan kepercayaan palsu ini hanya akan mendorong mereka untuk menderhaka kepadanya. Sebagai contoh, orang yang jahil akan mengambil hakikat bahawa Allah yang Maha Tinggi, Maha Pengampun di luar konteks, dan oleh itu mereka akan berterusan melakukan dosa dan kemaksiatan kepadanya sambil menganggap mereka akan diampuni oleh Allah yang Maha Tinggi kerana Dia Maha Pengampun. Kepercayaan palsu ini bermakna Allah yang Maha Tinggi tidak adil dan akan memperlakukan orang yang jahat sama rata dengan orang yang berbuat baik. Mempercayai perkara palsu seperti itu adalah sangat tidak menghormati Allah Ta'ala. Di samping itu, sikap palsu ini hanya akan mendorong seseorang untuk meneruskan kemaksiatan mereka yang hanya boleh membawa kepada hukuman di kedua-dua dunia. Oleh itu, umat Islam mesti belajar dan mengamalkan ajaran Islam untuk mengamalkan pemahaman yang betul tentang Allah, Al-Quran, Nabi Muhammad, selawat dan salam ke atasnya, dan hari kiamat, supaya mereka tetap teguh atas ketaatan yang tulus ikhlas kepada Allah Ta'ala sepanjang masa. Ini melibatkan penggunaan nikmat yang telah diberikan dengan cara yang diredainya, seperti yang digariskan dalam ajaran Islam. Seperti yang dibincangkan sebelum ini, salah satu sebab utama mengapa orang menolak kebenaran Islam dan bertindak mengikut ajarannya adalah kerana ia mencabar keinginan mereka. Allah Ta'ala kemudian menyebutkan satu lagi sebab utama mengapa manusia menolak kebenaran. Surah 2 Al-Baqarah, ayat 170. Dan apabila dikatakan kepada mereka, "Ikutilah apa yang telah diturunkan Allah," mereka menjawab, "Kami akan mengikuti apa yang kami dapati nenek moyang kami mengerjakannya." Sekalipun nenek moyang mereka tidak mengerti apa-apa dan tidak mendapat petunjuk. Peniruan buta terhadap orang lain sentiasa menjadi punca utama kesesatan. Orang ramai mesti mengelak daripada bertindak seperti lembu dan sebaliknya menggunakan akal dan intelek yang diberikan kepada mereka untuk menganalisis maklumat dan bukti untuk memilih pilihan yang sesuai dalam situasi kehidupan yang berbeza. Ini berlaku untuk urusan dunia dan agama. Tidak seperti kebanyakan agama, Islam mengutuk taklid buta dan mengajak manusia menggunakan akal yang telah diberikan untuk menyimpulkan kebenaran Islam untuk diri mereka sendiri. Bab 12 Yusuf, ayat 108. Katakanlah, "Inilah jalanku. Aku dan orang-orang yang mengikutiku mengajak kepada Allah dengan hujjah yang nyata." Dan bab 34 Saba, ayat 46. Katakanlah, "Aku hanya menasihati kamu tentang satu perkara, yaitu kamu berdiri untuk Allah, mencari kebenaran, berdua-duaan dan sendiri-sendiri, kemudian berfikirlah. Tidak ada dalam pasangan Anda sebarang kegilaan. Dia hanyalah pemberi peringatan kepada kamu sebelum ditimpa azab yang pedih." Oleh itu,
Seorang Muslim mesti mengambil jalan mencari dan bertindak berdasarkan ilmu untuk mengenali kebenaran dalam setiap aspek kehidupan mereka, bukannya mengikuti orang lain secara membuta tuli. Sikap ini mungkin boleh diterima pada kanak-kanak tetapi tidak pada orang dewasa. Apabila seseorang mengelak daripada mendapatkan dan mengamalkan ilmu Islam, mereka pasti akan terjebak dalam perangkap syaitan dengan mengamalkan tata susila dan cara hidup yang mendorong mereka menyalahgunakan nikmat yang telah diberikan. Ini hanya boleh membawa kepada masalah di kedua-dua dunia, walaupun seorang Muslim menunaikan kewajipan asas yang wajib, yang biasanya mengambil masa kurang dari 1 jam sehari. Surah 2 Al-Baqarah, ayat 168-169. Dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan. Sesungguhnya dia adalah musuh yang nyata bagi kamu. Dia hanya menyuruh kamu melakukan kejahatan dan kemungkaran dan mengatakan terhadap Allah apa yang tidak kamu ketahui. Malah mengikut orang lain secara membuta tuli dalam perkara yang baik tidak digalakkan dalam Islam, walaupun pada hakikatnya seseorang itu melakukan kebaikan. Ini kerana Islam mengajar seseorang untuk menyedari diri sendiri tentang kebenaran dan oleh itu bertindak atasnya dengan keyakinan bahawa ia adalah kebenaran dan bukan bertindak atasnya kerana orang lain yang menyuruhnya. Walaupun meniru buta terhadap orang lain dalam perkara yang baik membawa kepada ketenangan fikiran di kedua-dua dunia, tetapi orang jenis ini akan mudah menjadi tidak sabar dan tidak bersyukur pada masa kesukaran kerana mereka tidak memiliki kepastian iman yang datang dengan pengetahuan Islam untuk kekal sabar dan bersyukur setiap masa. Orang ini akan goyah di antara ketaatan dan kemaksiatan yang tidak memahami tujuan mereka dan tidak bertujuan untuk matlamat yang lebih tinggi dalam kehidupan di luar dunia material ini. Perbezaan antara orang ini, walaupun mereka memperoleh keselamatan di akhirat, dan orang yang memperoleh dan mengamalkan ilmu Islam dan menjalani kehidupannya dengan keyakinan iman, adalah jauh berbeza. Dalam mentaliti yang sama, ahli kitab secara membuta tuli meniru orang tua mereka dan mengambil mereka sebagai Tuhan dengan mematuhi mereka tanpa soalan dan menganggap pendapat mereka sebagai firman dan perintah Allah Ta'ala. Bab 9 At-Taubah, ayat 31. Mereka, ahli kitab, menjadikan ulama dan rahib mereka sebagai Tuhan selain Allah. Malangnya, sebahagian umat Islam juga secara membabi buta mengikuti ulama dan pemimpin mereka tanpa menggunakan akal dan akal yang dianugerahkan Allah Ta'ala kepada mereka. Walaupun mengikuti ulama yang mendapat petunjuk adalah penting, namun seorang Muslim tetap perlu menggunakan kecerdasan yang diberikan kepada mereka dengan mempelajari ajaran Islam untuk menguatkan iman mereka. Tetapi ada yang berpegang pada kejahilan dan mengikuti secara membuta tuli kepada ulama mereka seolah-olah mereka sempurna dan kebal dari kesilapan. Oleh itu, seorang Muslim yang mengikuti ulama tertentu yang menganjurkan kepercayaan tertentu tidak seharusnya bertindak seperti fanatik dan percaya ulama mereka sentiasa betul sehingga membenci mereka yang menentang pendapat ulama mereka. Perilaku ini bukanlah membenci sesuatu garis miring seseorang kerana Allah Ta'ala. Selagi terdapat perbezaan pendapat yang sah di kalangan ulama, seorang Muslim yang mengikuti ulama tertentu hendaklah menghormati ini dan tidak membenci orang yang berbeza dengan apa yang dipercayai oleh ulama yang mereka ikuti. Jika seseorang terus melakukan taklid buta, maka kehidupan mereka tidak lebih daripada kehidupan lembu yang mengikut orang lain secara membuta tuli. Dalam kebanyakan kes, ini hanya akan membawa kepada masalah, tekanan dan kesengsaraan di kedua-dua dunia kerana orang itu tidak akan mempunyai kekuatan untuk tetap teguh dalam ketaatan kepada Allah yang Maha Agung dalam setiap keadaan, walaupun mereka mengikuti orang baik secara membuta tuli. Dan tidak dapat dielakkan bagi orang yang taklid buta mengikuti orang jahat dan pendapat mereka yang bercanggah dengan ajaran Islam, walaupun mereka kelihatan sebagai orang yang soleh. Apa yang menyedihkan ialah peniru buta ini akan menganggap mereka bertindak dengan betul sedangkan sebenarnya mereka tidak tahu betapa jauhnya mereka dari jalan yang lurus. Orang yang tahu bahawa mereka tersesat mungkin boleh menyesuaikan haluan mereka, tetapi orang yang percaya mereka berada di jalan yang betul tidak mungkin menyesuaikan haluan mereka. Surah 2 Al-Baqarah, ayat 171. Perumpamaan orang-orang kafir adalah seperti orang yang berteriak kepada apa yang tidak mendengar kecuali seruan dan tangisan, yakni lembu atau kambing, tuli, bisu dan buta, maka mereka tidak mengerti.
Peniru buta tidak mungkin mengambil iktibar apa-apa nasihat yang baik kepada mereka apabila ia bercanggah dengan cara orang yang mereka tiru secara membuta tuli. Dalam kes ini, bercakap dengan mereka dan bercakap dengan lembu adalah satu perkara yang sama. Oleh itu, seorang Muslim hendaklah mengelak daripada meniru orang lain secara membuta tuli dan sebaliknya berusaha untuk mempelajari dan mengamalkan ilmu Islam supaya mereka memperoleh kepastian iman dan memahami serta memenuhi tujuan penciptaan mereka dengan bernas. Ini telah ditunjukkan dalam ayat 170, kerana Allah, yang Maha Tinggi, memerintahkan manusia untuk secara praktikal mengikuti Al-Quran dan tradisi Nabi Muhammad, selawat dan salam ke atasnya, dan bukannya hanya secara lisan mendakwa mempercayainya. Surah 2 Al-Baqarah, ayat 170. Dan apabila dikatakan kepada mereka, ikutilah apa yang diturunkan Allah. Orang yang berakhlak seperti ini akan menggunakan nikmat yang dikurniakan kepada mereka dengan cara yang diredai Allah Ta'ala sebagaimana yang digariskan dalam ajaran Islam, walaupun ia bercanggah dengan cara dan kepercayaan orang lain. Ini seterusnya membawa kepada ketenangan fikiran dan kejayaan dalam kedua-dua dunia. Bab 16 An-Nahl, ayat 97. Barang siapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan sesungguhnya akan kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Surah 2 Al-Baqarah, ayat 170. Dan apabila dikatakan kepada mereka, ikutilah apa yang telah diturunkan Allah, mereka menjawab, kami akan mengikuti apa yang kami dapati nenek moyang kami mengerjakannya. Sekalipun nenek moyang mereka tidak mengerti apa-apa dan tidak mendapat petunjuk. Ayat ini juga menunjukkan betapa pentingnya bermusyawarah dengan orang yang memiliki ilmu dan mengamalkannya dalam urusan agama dan dunia. Oleh itu, seseorang mesti memilih dengan teliti siapa yang mereka rujuk dalam urusan mereka dan menghadkan orang-orang ini kepada mereka yang mempunyai pengetahuan tentang isu yang mereka ada. Sebagai contoh, orang yang mempunyai masalah perubatan hendaklah mencari orang yang mempunyai ilmu perubatan, seperti doktor perubatan. Dan orang yang meminta nasihat agama hendaklah mencari orang yang mempunyai ilmu agama, seperti ulama. Adalah menyedihkan apabila diperhatikan bahawa dalam hal duniawi, orang Islam sering berunding dengan pakar tetapi dalam hal agama mereka sering mengikut nasihat mana-mana orang yang jahil. Di samping itu, seseorang hanya perlu berunding dengan orang-orang yang takut kepada Allah, yang Maha Tinggi, kerana mereka adalah satu-satunya orang yang mempunyai ilmu yang benar dan kerana mereka tidak akan sekali-kali menasihati orang lain untuk menderhaka kepada Allah, yang Maha Tinggi, dalam apa jua keadaan. Bab 35 Fatih, ayat 28. Hanya yang takut kepada Allah di antara amba-ambanya yang berilmu. Oleh itu, seseorang hanya perlu berunding dengan mereka yang mempunyai pengetahuan yang betul dan yang juga takut kepada Allah Ta'ala. Jika tidak, mereka akan mengikut membuta tuli kepada orang yang akan menyesatkan mereka, walaupun ini bukan niat mereka. Lebih 500 e-buku, buku audio, maklumat grafik, podcast dan blog percuma tersedia di tapak web kami, www.shekpot.com.